Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aizah Syuhada binti Muhammad Asri and my matric number is I191036110. Today, I will present about principle of management and the code is MGT 6013. Right. Definitions. Maksud pengurusan, maksud prinsip pengurusan. Seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan sumber-sumbernya yang ada secara cekap dan berkesan juga boleh dianggap sebagai pengurus. Tak semestinya diberi gelaran pengurus, tetapi siapa saja boleh dianggap sebagai pengurus. Contohnya, contoh terdekat yang saya boleh bagi kat sini, ibu bapa kita sendiri. Matlamat diorang adalah melahirkan anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Dan diorang gunakan sumber diorang adalah wang untuk hantar anak diorang untuk tuntut ilmu ke institusi, contohnya macam ustaz, hantar ke ustaz, hantar ke sekolah, susun jadual masa anak-anak diorang untuk pastikan anak-anak diorang dapat capai matlamat. Dan keluarga tu contohnya adalah umpama organisasi dan ibu bapa tu adalah pengurus. Tapi sekarang kita lebih utamakan kepada prinsip pengurusan dalam sesebuah organisasi. Tak kira lah dia swasta ataupun kerajaan. Okay. The principle of management is the achievements of organizations goal effectively and efficiently. Maksudnya satu proses di mana pengurus merancang, mengurus, mengarah, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi ini dengan cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang telah diorang tetapkan, telah organisasi itu tetapkan. Okey, antara elemen-elemen penting dalam principle of management ialah of course lah people, orang. Walaupun dunia semakin canggih dengan teknologi, tapi untuk gerakkan teknologi tu kita masih perlu ke orang. Yang kedua, material. Contohnya bahan mentah. Kalau kita buka perniagaan, contohnya Gardenia, kilang Gardenia, organisasi Gardenia, mestilah perlukan bahan mentah. Contohnya tepung, coklat dan sebagainya. Yang ketiga, machines. Kalau organisasi yang besar macam Gardenia, takkanlah diorang nak tak guna mesin kan, takkan diorang nak guna tangan, mestilah diorang kena gunakan mesin. Yang keempat adalah method dan yang terakhir adalah strategi. Strategi ni macam mana diorang nak pasarkan, diorang nak promote ke, diorang nak pasarkan kat siapa, dekat golongan tua ke, golongan muda ke, untuk semua golongan ke dan sebagainya lah. Okay, seterusnya kita masuk dekat soalan yang pertama. Berkaitan antara kemahiran pengurusan tersebut dengan fungsi-fungsi pengurusan. Yang pertama sekali, perancangan. Berkaitannya kat sini, pengurus ni perlu kuasai kemahiran merancang dan membuat keputusan yang tepat lah, serta memilih alternatif yang terbaik dalam membuat keputusan tu. Memilih alternatif yang terbaik untuk gunakan bahan mentah tu dengan sebaiknya. Yang kedua adalah perorganisasian. Fungsi perorganisasian ni berkaitan dengan kemahiran dalam merangka, pengelasan aktiviti, pengelompokan aktiviti dan pengagihan tugas bagi setiap unit di organisasi. Kena tentukan tindakan strategi ni macam contohnya kena kelaskan aktiviti kumpulan ni nak buat apa, pengagihan tugas ni macam mana, nak agihkan tugas ni dekat unit yang mana, kena tentukan betul-betul. Tak boleh nanti kalau tak buat pengelasan aktiviti, kalau pengurus tu tak merangka pengelasan aktiviti dengan baik, so akan jadi kekeliruan kat situ. Nanti tiba-tiba tengok-tengok semua kumpulan tu buat benda yang sama. So tak sistematik lah kat situ. Yang ketiga, kepimpinan. Fungsi kepimpinan kat sini adalah untuk menguasai kemahiran kemanusiaan atau interpersonal yang mempengaruhi gelagat setiap individu di dalam organisasi. Dia merujuk kepada kebolehan pengurus untuk bekerja dan memahami serta memotivasikan para pekerja dia.
memotivasikan pekerja bawahan dia sama ada secara individu maupun berkumpulan ataupun berpasukan. Sebab kat sini pengurus mestilah kena tunjukkan contoh yang baik. Kalau pengurus tak tunjukkan contoh yang baik, that's why lah bawahan pun akan ada masalah. Masalah individu, masalah disiplin dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, fungsi pengurusan ialah pengawalan yang mana kemahiran untuk menguasai kemahiran pemantauan dan pengurusan masa. Contohnya pengurus ni mestilah menjadualkan kerja mengikut kepentingan organisasi dan pengurus perlu pantau prestasi pekerja dia semasa prestasi semasa pekerja dia dari semasa ke semasa. Kena ambil tindakan penambahbaikan untuk pastikan hasil kerja ni tercapai. Kena ambil tahu okey deadline untuk siapkan produk ni adalah bila. So kena ikut deadline tu. Kalau tak capai deadline yang sepatutnya tu kena tengok, kena ambil tahu tindakan apa yang perlu diorang pengurus yang ambil untuk buat pembaikan kan, untuk capai deadline tu, deadline pengeluaran produk tu. Okey. Untuk soalan seterusnya adalah kenapa tahap penguasaan kemahiran ni berbeza antara level atau tahap pengurusan. Yang first sekali sebab perbezaan dalam kumpulan aktiviti atau fungsi yang dijalankan ni. Sebab ada dua pengurusan kumpulan aktiviti, ada dua fungsi utama dia. First sekali kita tengok pengurusan fungsi. Akan ada dua pengurusan, iaitu pengurus fungsi yang pertama. Pengurus fungsi ni diorang adalah satu bidang yang menjalankan aktiviti ni satu saja. Maksudnya satu jabatan je yang duduk bawah diorang. Contohnya macam pengurus kewangan. Pengurus kewangan hanya uruskan bawahan yang berkaitan dengan pengurus kewangan je lah. Bahagian penguangan je lah. Dia takkan uruskan bahagian pemasaran, bahagian operasi. Dan yang kedua, pengurusan awam. Pengurusan awam ni tanggungjawab dia kepada semua bidang yang ada dalam organisasi tu. Contohnya semua aktiviti yang berlaku dalam organisasi, operasi dalam organisasi tu setiap hari, diorang punya tanggungjawab. Contohnya pengurus awam dan pengarah urusan. Okey. Yang kedua, perbezaan dalam tahap pengurusan. Sebab pada umumnya sebenarnya pengurus ni menjalankan fungsi pengurusan yang sama, tapi penekanan adalah berbeza bergantung pada kedudukan mereka dalam organisasi ni. Maksudnya tahap pengurusan mereka. Sebab macam kita tahu, tahap pengurusan ada 3, iaitu tahap bawahan, tahap pertengahan dengan tahap atasan. Tahap bawahan ni tanggungjawabnya secara langsung terhadap tugasan operasi. Maksudnya diorang ni contohnya penyelia, ketua unit yang sentiasa ada ketika operasi produk dijalankan. Kaki tangan bawahan mereka ni terdiri daripada bukan badan dalam pengurusan. So tugas utama diorang adalah pastikan operasi harian ni berjalan dengan lancar. Yang kedua, pengurusan pertengahan. Diorang ni kena pastikan kegiatan organisasi dilakukan sebagaimana dalam polisi yang telah dimaktubkan dalam organisasi tu. Contohnya pengurus cawangan, pengurus jabatan, diorang kena ikut polisi yang telah syarikat bagi. Okey. Yang ketiga adalah atasan lah, pengurusan atasan. Diorang ni yang merangka polisi tu dan diorang yang akan awasi perhubungan organisasi dengan persekitaran. Contohnya pengarah, ketua pegawai dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah ciri-ciri sesebuah organisasi. Ciri-ciri sesebuah organisasi ni juga sebab kenapa penguasaan kemahiran ni berbeza-beza antara level atau tahap pengurusan. Sebab organisasi ni dibentuk melambangkan identiti diorang sendiri. Sebagai contoh, pusat pengajian, hospital, jabatan kerajaan. Walaupun organisasi, tapi identiti organisasi diorang tu berbeza-beza. Berbeza-beza kemahiran, berbeza-beza fungsi. Yang mana organisasi ni ada fungsi objektif, peranan dan melambangkan organisasi identiti diorang sendiri. Sebab tu tahap penguasaan kemahiran diorang berbeza-beza. Contohnya hospital. Tahap kemahiran diorang mestilah dalam bidang perubatan. Tak macam pusat pengajian. Pusat pengajian, tahap kemahiran diorang bukan dalam perubatan.
dalam pendidikan. Yang tu perbezaan diorang. Okey, sampai sini saja. Terima kasih.